Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga page sukan, portal sukan yang paling matang dan sejahtera yang ada dalam dunia pada hari ini. Game week ke-10 EPL telah pun berlangsung. Ada beberapa perlawanan yang mendapat perhatian ramai dan ada juga perlawanan yang menghasilkan keputusan yang mengejutkan. Bila sebut mengejutkan ni, tak lain tak bukan adalah perlawanan melibatkan Manchester City yang tewas 0-2 kepada Crystal Palace di tempat sendiri. Palace memulakan perlawanan dengan begitu baik apabila mendapat gol awal bawah 10 minit pada minit ke-6 kalau tak silap menerusi Wilfried Zaha. Gol terhasil daripada permainan early press ataupun high press daripada player Zaha itu sendiri, menyebabkan player City kehilangan bola dan membuka peluang kepada Zaha untuk menjadikan gol pertama. Gol ni ternyata membawakan Manchester City, tapi agak malang buat mereka apabila pemain pertahanan tengah Aymeric Laporte dilayangkan kad merah selepas mengasari Zaha. Kad merah Laporte ni boleh dikatakan dia telah menghalang goal scoring opportunity buat Zaha. City berjaya menjadikan gol menerusi Gabriel Jesus, tapi malang buat City selepas direview under VAR, gol tersebut dibatalkan sebab Foden terlebih dahulu telah pun offside. Melengkapkan hari malang buat City adalah gol kedua ataupun gol pengesahan kemenangan Crystal Palace menerusi Gallagher pada hujung-hujung perlawanan. Kemenangan anak buah Patrick Vieira ni meletakkan City di tangga ketiga Liga, 5 mata di belakang pendahulu Liga Chelsea. Chelsea berdepan Newcastle tak berdepan masalah selepas dia menang 3 gol tanpa balas. Tapi tak bermasalah dia pun, Chelsea terpaksa menunggu sampai minit ke-60 lepas sejam baru dia berjaya jadikan gol pertama, itu pun menerusi pertahanan Reece James. Gol kedua pun daripada James hampir sama, dia punya gol satu rembatan padu terus menerjah ke gawang. Lepas tu Chelsea dapat tendangan penalti. Jorginho tidak membuat sebarang mistake. Kalau perasan, Jorginho dah tukar cara dia ambil penalti. Kalau dulu dia akan lompat kijang sikit sebelum sepak bola, tapi sekarang ni dia terus berlari dan menendang bola tepat ke dalam gol. Sebelum dua perlawanan ni dah ada satu perlawanan yang berlangsung pada awal hari Sabtu, iaitu Leicester yang tewas 0-2 kepada Arsenal. Menariknya pasal game ni, orang tak sembang sangat pasal gol Arsenal 2 biji yang terhasil tu, tapi persembangan orang ni lebih kepada penjaga gol Arsenal, Aaron Ramsdale. Ramsdale dibeli pada musim panas hari tu oleh Mikel Arteta pada harga 25 juta lebih lah. Dalam game lawan Leicester, Ramsdale menunjukkan bahawa dia sudah bersedia untuk dispose Jordan Pickford daripada jawatan ataupun posisi sebagai penjaga gol nombor 1 pasukan England. Markah diberi 10/10 buat Ramsdale. Semua shot Leicester berjaya ditepis dan diselamatkan oleh Ramsdale. Paling diingati adalah sepakan percuma daripada James Maddison. Bola melengkung melepasi benteng menuju hampir tepat ke penjuru, tapi Ramsdale dengan begitu pantas dan tangkas sekali terbang ke arah sebelah kiri dia, menampan bola keluar, menghalang daripada gol buat Leicester City. Okey, itu dah cukup. 3 game, 3 perlawanan yang melibatkan pasukan yang tidak mempunyai ramai penyokong di Malaysia. Kalau Arsenal hari itu lepas persembahan diorang tunggang terbalik awal musim hari itu, kebanyakan penyokong Arsenal difahamkan telah beralih ke sukan golf dan juga baseball. Chelsea, mengikut data yang saya ada 35 orang sahaja penyokong dia, manakala Manchester City ada 7 orang sahaja penyokong dia di Malaysia. Jadi kita tak payah sembang banyak sangat. Game yang betul-betul mendapat tumpuan adalah Liverpool menentang Brighton. Mana tak dapat tumpuannya? Minggu lepas Liverpool dengan begitu garang dan begitu rakus meratah setu utama diorang Man United di tempat lawan, menang sampai 5 biji, salah jadikan hat-trick. Dan dalam perlawanan menentang Brighton ni, Liverpool dah pick where they left off. Diorang telah menyambung kembali keganasan dan kehebatan diorang daripada game yang lepas. Minit keempat, Henderson telah pun menjadikan gol pertama Liverpool. Gol berpunca daripada lorongan daripada Mohamed Salah. Salah diterima bola dari bawah, satu hantaran jauh daripada Van Dijk kalau tak silap, dapat pada Salah. Salah buat gelecek-gelecek sikit, dia tolak bola kepada Henderson. Henderson dia pandai, dia timing dia punya run sampai betul-betul ke permukaan kotak penalti Brighton, dan dalam keadaan perfect momentum, perfect position untuk melepaskan satu rembatan tepat ke arah gol. 20 minit lepas tu, giliran Mane pula menjaringkan gol kedua Liverpool. Mane dengan tenangnya menanduk bola umpanan daripada Oxlade-Chamberlain. Tak lama lepas tu Mane skor lagi, tapi tidak dikira sebab bola terlebih dahulu terkena tangan. Menuju ke hujung separuh masa pertama, Brighton telah berjaya mendapatkan gol pertama pasukan diorang lah, kira macam gol bagi semangat menerusi Mwepu ke apa nama dia. Dia dapat bola, dia pun melakukan rembatan gelembung buaya dan melemaskan Alisson Becker. Ada orang kata Alisson Becker tak dapat selamat
tamatkan bola tu sebab silau, mungkin lah kot, sebab dia pun facing the sun. Kalau main menghadap matahari ni perit bang, memang perit. Macam gitu je mata kan. Pada separuh masa kedua, Brighton berjaya menyamakan kedudukan sekaligus mengekalkan keputusan 2-2 sehingga tamat perlawanan. Okey, itu sedikit pasal game. Dalam game ni ada beberapa perkara yang membuatkan saya terkejut. Yang pertama, di mana Salah sumbangan paling besar di dalam game ni adalah assist pada minit keempat kepada Henderson. Selepas dia assist tu, jarang sangat Salah mendapat bola. Bila semak balik dalam website Who Scored, sepanjang perlawanan Salah hanya menyentuh bola sebanyak 44 kali dan dia punya passing accuracy hanyalah 70% lebih. Salah sentuh bola ni lebih sedikit daripada Roberto Firmino. Firmino dia main tak full time macam Salah. Di mana Salah dalam game ni? Adakah Salah telah menyorok di mana-mana tempat sampai gagal dihubungi oleh pemain Liverpool yang lain? Yang kedua, pada separuh masa kedua, Brighton betul-betul pegang game sampaikan Liverpool jadi pasukan yang second best. Brighton memang saya terkejut sebenarnya sebab saya jarang tengok game Brighton. Bila sebut Brighton, satu pasukan yang tidak dikenali ataupun pasukan yang tak berapa dipandang oleh orang ramai, kita akan expect game yang berbentuk sit back and park the bus. Tapi sebaliknya berlaku. Second half, kalau first half saya perasan Brighton dia banyak bermain tunggu. Dia tunggu umpanan Liverpool. Dia tunggu gameplay Liverpool. Dia perhati. Tapi second half, apa yang Brighton buat, anak-anak buah Graham Potter buat adalah dia jangan charge awal-awal. Dia orang get early pressure. They try to get the ball as early as possible. Hasilnya dapatlah gol kedua. Gol ketiga dapat tapi offside lah. Bila offside tak kira gol lah. Dalam mana-mana peraturan pun kalau offside dia tak kira gol. Yang ketiga, Naby Keita telah mengalami kecederaan pada separuh masa yang pertama dan digantikan oleh Oxlade-Chamberlain. Selepas Keita keluar, memang terhasil gol umpanan Chamberlain tu. Tapi selepas Keita keluar, apa yang saya perasan, Liverpool agak disconnected antara midfield dan juga attacking. Macam bahagian midfield, department midfield dan striker ni macam tak dapat nak berhubung langsung. Kalau Salah memang kita tahu dikawal oleh back kiri Brighton, apa nama tu, Cucurella. Memang Kuku tu dia rapat je dengan Salah sampai Salah tak dapat nak kira dia punya game. Tapi passing lane bola kepada Salah pun tak sampai. Memang betul-betul defender Brighton ni dia mark Firmino, dia mark midfield Liverpool dan cut the supply, potong supply bola kepada Salah. Itu yang power tu. Perlawanan terakhir pada hari Sabtu adalah antara dua pasukan yang sedang panas, iaitu Manchester United menentang Tottenham Hotspur di Stadium Tottenham Hotspur. Perlawanan ni digelar sebagai El Sacchio sebab dua-dua manager pasukan ni sedang berada dalam keadaan yang genting. Santo under pressure sebab prestasi tak menentu pasukan Spurs. Dalam Europa Conference League pun diorang terumbang ambing, ada menang, ada seri dan ada kalah. MU memang kita tahulah, 2 game Liga diorang telah melepaskan 9 biji gol. Menariknya dalam game ni, bila penyokong-penyokong MU duk sebut-sebut pasal Conte, oleh Pap diturunkan sistem permainan gaya Conte 3-5-2, 3 defender, 2 wingback, 2 midfield, seorang attacking dan 2 striker. Lepas tu tersebar hari ni gambar gabungan Ole dan juga Conte. Bukan je korang ni. Dalam game ni, buat pertama kalinya kita dapat tengok gandingan antara Edinson Cavani dan Cristiano Ronaldo di bahagian serangan. Boleh dikatakan ini adalah perlawanan pertama Ole menggunakan sistem 3 defend pada musim ni, ataupun kalau lebih tepat dalam tempoh 14 bulan macam itulah. Dan buat kali pertama musim ni Ole menggunakan sistem 2 striker. Bila guna 2 striker ni, automatik nampak MU ni ada attacking threat. Memang ada ancaman untuk menyerang gol Spurs. Ada orang kata Cavani dengan Ronaldo tak boleh main sekali, tapi dalam game ni telah membuktikan bahawa dua orang ni memang diperlukan oleh pasukan MU untuk menerajui bahagian serangan diorang. MU membuka jaringan masa perlawanan hampir tamat separuh masa pertama menerusi Cristiano Ronaldo yang telah melakukan satu tendangan volley yang cukup baik. Second half, Ronaldo telah lorongkan bola kepada Cavani untuk menjadikan gol kedua. Gol ni saya panggil gol 70 tahun. Hasil tambah umur dua player ni, Ronaldo 36, Cavani 34, jadi ia adalah gol 70 tahun.
Lepas leading 2-0, Ronaldo pun dikeluarkan dan digantikan oleh Rashford. Rashford menjaringkan gol ketiga sekaligus mengesahkan kemenangan MU ke atas Tottenham Hotspur. Perlawanan ini juga menyaksikan kali pertama MU telah berjaya menghasilkan clean sheet selepas kali terakhir mereka lakukannya semasa bertemu Wolverhampton Wanderers pada awal musim hari itu. Lepas game tu bolos dan akhirnya hari ni clean sheet juga. Tahniahlah kepada Ole. Kemenangan ni ternyata memberikan perasaan yang berbelah bahagi di kalangan penyokong-penyokong MU. Ada yang nak MU kalah sebab nak Ole out, tapi at the same time ada juga yang nak pokok mana pun kena menang, tapi terpaksa terima Ole. Ole kan diberi peluang untuk membuktikan dia capable dalam 3 perlawanan, lawan Spurs, lawan Atlanta dan juga lawan Manchester City. Ole ni saya masih lagi bertiki-taka, berteka-teki pasal pemikiran dia. Dalam game ni MU dah leading 2-0 dan dia keluarkan Bruno Fernandes memasukkan Nemanja Matic. Pada waktu tu MU dah ada 5 orang pemain pertahanan, 3 centre back, 2 wing back dan juga 2 pemain midfield yang bermentaliti bertahan, iaitu Fred dengan McTominay. Dia keluarkan Bruno, seorang pemain attacking, masukkan Matic, seorang lagi yang bermentalitikan bertahan, menentang lawan yang tidak menghadirkan satu shot on target pun dalam perlawanan ni. Pelik. Yang kedua, selepas prestasi yang buruk daripada 2 pemain ni, McTominay dan Fred, pasukan yang revitalized ni, yang rejuvenated ni, yang dilahirkan semula ni masih lagi menggunakan 2 pemain ni. Dalam game ni, Fred memang diketahui sebagai seorang pemain yang cukup tak senonoh dia punya off the ball movement, off the ball positioning. Banyak kali dalam game ni, bukan dalam game ni sahaja, dalam game sebelum ni, bila bola berada di kaki teammate dia, Fred banyak menunggu di belakang opponent ataupun dia pergi dekat dengan bola. Kalau konsep kita main bola ni, bila kawan kita dapat bola, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu mencari ruang yang selesa untuk kita terima bola. Sebab tu kita kena buat shoulder check, tengok orang, betul tak? Tapi Fred ni dia tak macam tu. Dia nak minta bola, dia duduk belakang opponent ataupun dia pergi dekat dengan bola. Bila dia pergi dekat dengan bola, satu ruang yang besar telah terbuka di belakang dia. Begitu juga dengan McTominay. 2 midfield MU ni, saya tak faham kenapa masih lagi bermain seperti itu dan masih lagi mendapat tempat di dalam first 11. Jadi apa gunanya MU ada coach ramai-ramai tapi tak mampu untuk menghasilkan midfield yang betul-betul mobile dan yang betul-betul berguna, yang boleh memudahkan kerja pemain lain, yang boleh betul-betul menghubungkan antara jabatan pertahanan dan juga jabatan serangan. Itulah yang menjadi persoalan saya ni. Kenapa 2 orang ni masih lagi bermain? Apapun, tahniah buat penyokong MU sebab mampu untuk mengukir senyuman kembali di wajah masing-masing. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kalau ada sebarang tambahan apa-apa, boleh komen di bawah. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe dulu ataupun subscribe kemudian, atau nantilah janji subscribe. Dan jangan lupa like, share dan bagi tahu kawan-kawan pasal channel ni. Okey.